Selamat sejahtera kepada doktor. Kumpulan kami akan membentangkan analisa penyata kewangan dan perbandingan nisbah Inari Emerton Berhad dan Key Assist Berhad menerusi video ini. Ahli kumpulan kami terdiri daripada Kelly Kang Hui Shou, Kang Shiyang, Yan Zumin, Li Huizhong dan Wen Boyga. Jadi, kami akan bermula dengan latar belakang Inari Emerton Berhad. Inari Emerton Berhad merupakan sebuah syarikat perdagangan pelaburan dengan anak syarikat milik penuh yang terlibat dalam industri OSAT dan perkhidmatan pembuatan elektronik, dan ia ditubuhkan pada tahun 2006. Mereka mempunyai 14 anak syarikat milik penuh dan mempunyai kemudahan pembuatan di negara seperti Malaysia, Filipina dan China. Hasil untung syarikat boleh dikaitkan dengan genggaman optik, optoelektronik berasaskan LED, dan optoelektronik inframerah dan produk paparan LED. Seterusnya, latar belakang Key Assist Berhad. Key Assist Berhad merupakan sebuah syarikat Malaysia yang terlibat dalam perkhidmatan mereka bentuk litar bersepatu, khususnya aplikasi seperti elektronik, produk tanpa wayar yang ditubuhkan pada tahun 2005 dan beribu pejabat di Petaling Jaya. Segmen geografinya termasuk Malaysia, Taiwan, Singapura dan Rusia. Syarikat ini juga sentiasa menumpukan perhatian kepada peningkatan taraf hidup, contohnya dalam bidang penjagaan kesihatan. Baik, seterusnya kita akan tengok sedikit analisis nyata kewangan dari syarikat Inari Emerton Berhad berdasarkan beberapa jenis nisbah. Di bawah nisbah kecairan iaitu nisbah semasa dan nisbah cepat oleh syarikat Inari masing-masing telah berkurang dari tahun 2019 ke 2021. Ini bermakna keupayaan membayar liability semasa syarikat Inari telah menurun. Di bawah nisbah pengurusan aset, peningkatan nisbah pusing ganti inventory membawa makna bahawa inventory syarikat Inari adalah semakin menilai, dan nisbah penggantian aset tetap yang meningkat juga menunjukkan bahawa prestasi jualan syarikat Inari adalah bagus. Manakala penurunan nisbah penggantian jumlah aset telah menunjukkan bahawa syarikat Inari kurang cekap dalam menggunakan aset untuk jana jualan. Di tempoh kutipan balik hutang, syarikat Inari 74 hari telah berkurang ke 64 hari, dan ini menunjukkan bahawa keupayaan kutip balik hutang syarikat Inari telah meningkat. Di bawah nisbah pengurusan hutang, nisbah hutang telah meningkat, tapi ini tidak akan menjejaskan status kewangan syarikat kerana tidak melebihi 40%. Manakala nisbah keuntungan faedah semasa (UTI) juga telah meningkat, dan ini telah menunjukkan bahawa keupayaan syarikat Inari membiayai faedah semakin meningkat. Nisbah keberuntungan. Yang pertama, margin operasi. Seperti yang telah ditunjuk dalam jadual, margin operasi syarikat Inari Emerton Berhad menurun daripada 18.86% kepada 16.42% dari tahun 2019 ke tahun 2020, dan seterusnya meningkat kepada 24.71% pada tahun 2021. Hal ini bermakna bahawa setiap jualan yang dibuat oleh syarikat ini dapat menghasilkan EBIT yang semakin menurun pada tahun 2020 dan meningkat pada tahun 2021. Yang kedua, margin keuntungan. Margin keuntungan Inari Emerton Berhad menurun sedikit daripada 16.68% pada tahun 2019 kepada 14.79% pada tahun 2020, dan meningkat semula kepada 23.15% pada tahun 2021. Wujud peningkatan margin keuntungan yang ketara pada tahun 2021 adalah disebabkan oleh peningkatan pendapatan bersih sebanyak 1.11 kali daripada pendapatan bersih bagi tahun 2020. Yang ketiga, dasar kuasa untung ataupun BEP. BEP bagi Inari Emerton Berhad telah menurun daripada 16.23% pada tahun 2019 kepada 11.87% pada tahun 2020, dan meningkat kepada 19.39% pada tahun 2021. Hal ini bermakna bahawa keupayaan setiap aset syarikat yang dapat menghasilkan EBIT telah menurun pada tahun 2020, namun meningkat secara mendadak pada tahun 2021 kerana hasil yang diterima bagi Inari Emerton Berhad telah mengalami peningkatan yang ketara. Yang keempat, kadar pulangan atas jumlah aset ROA. ROA bagi syarikat ini menurun daripada 14.35% pada tahun 2019 kepada 10.68% pada tahun 2020 kerana wujud pengurangan dalam pendapatan bersih namun jumlah aset meningkat. Pada tahun 2021, ROA bagi syarikat ini telah meningkat kepada 18.17% hasil daripada peningkatan pendapatan bersih yang lumayan pada tahun 2020. Yang kelima, pulangan atas equity ataupun ROE.
Seperti yang telah ditunjukkan, ROE bagi Inari Amatron Berhad dalam 3 tahun yang dikaji ini masing-masing adalah 17.14%, 12.94% dan 24.01%. Hal ini menunjukkan bahawa prestasi pulangan ke atas ekuiti syarikat ini amat bergantung kepada pencapaian pendapatan bersih yang dicatatkan. Disebabkan pendapatan bersih adalah tertinggi bagi tahun 2021 dalam tempoh yang dikaji ini, maka prestasi pulangan ke atas ekuiti bagi syarikat ini adalah terbaik pada tahun 2021. Nisbah nilai pasaran. Yang pertama, nisbah harga perolehan. Seperti yang telah ditunjukkan, pada tahun 2019, setiap RM1 yang diperolehi, pelabur sanggup membayar sebanyak RM5.41. Bagi tahun 2020 dan tahun 2021, pelabur sanggup membayar RM7.61 dan RM8.48 bagi setiap RM1 yang diperolehi daripada syarikat ini. Oleh itu, nisbah harga perolehan yang semakin meningkat menunjukkan pelabur-pelabur menjangkakan pertumbuhan yang positif bagi saham Inari Amatron Berhad pada masa akan datang. Yang kedua, nisbah nilai pasaran kepada nilai buku. Berdasarkan data yang telah ditunjukkan, kami mendapati bahawa pada tahun 2019, nisbah nilai pasaran kepada nilai buku adalah 0.92 kali. Pada tahun 2020 pula, nisbah ini adalah 0.99 kali serta pada tahun 2021 iaitu 2.04 kali. Data nisbah yang semakin meningkat dari tahun 2019 ke tahun 2021 menunjukkan nilai ekuiti syarikat Inari Amatron Berhad dinilai semakin murah berbanding nilai bukunya. Analisis carta DuPont. Melalui analisis yang telah dijalankan, kami mendapati bahawa margin keuntungan menunjukkan trend yang meningkat dari tahun 2019 ke tahun 2021. Ini bermakna syarikat Inari Amatron Berhad mempunyai pengurusan yang efektif dan berjaya dalam menghasilkan untung melebihi kos jualan. Seterusnya, prestasi penggantian jumlah aset yang terbaik pada tahun 2019 dan merosot pada tahun 2020 seterusnya menunjukkan peningkatan semula pada tahun 2021. Selain itu, pada tahun 2019, syarikat Inari Amatron Berhad paling efektif dalam menggunakan aset untuk menghasilkan jualan. Dari segi pengganti ekuiti pula, syarikat ini menunjukkan trend peningkatan dari tahun 2019 ke tahun 2021. Ini bermakna semakin banyak hutang yang diperolehi oleh syarikat dalam pengurusan aset. Okey, dalam bahagian ini kita akan melihat perbandingan prestasi antara syarikat Inari Amatron Berhad dengan syarikat KIC. Di bawah nisbah kejayaan, nisbah semasa nisbah cepat syarikat KIC Berhad adalah lebih tinggi daripada syarikat Inari Amatron. Ini bermakna keupayaan membawa balik liability semasa syarikat KIC Berhad adalah lebih tinggi daripada syarikat Inari Amatron Berhad. Di bawah nisbah pengurusan aset, nisbah pengganti inventory, syarikat Inari lebih tinggi daripada syarikat KIC dan ini menunjukkan bahawa syarikat Inari lebih cekap dalam menggunakan atau menguruskan inventory berbandingkan syarikat KIC. Nisbah penggantian aset tetaplah sama juga Inari lebih tinggi daripada KIC dan ini juga menunjukkan syarikat Inari lebih cekap dalam menggunakan aset untuk jana jual. Sama juga pada nisbah penggantian jumlah aset, syarikat Inari lebih tinggi juga daripada syarikat KIC dan ini menunjukkan bahawa syarikat Inari jana jualan yang lebih banyak menggunakan aset. Di tempoh kutipan purata, kali ini syarikat KIC mempunyai polisi kredit yang lebih cemerlang banding dengan syarikat Inari Amatron Berhad kerana syarikat KIC telah menggunakan hanya 37 hari untuk kutip balik hutang, tapi syarikat Inari Amatron menggunakan 64 hari. Di bawah nisbah pengurusan hutang, syarikat KIC mempunyai kepercayaan kredit yang tinggi dan tanggungan hutang yang rendah banding dengan syarikat Inari Amatron Berhad. Tetapi, pada nisbah keuntungan faedah semasa UTIE, syarikat Inari Amatron lebih cemerlang berbanding dengan syarikat KIC kerana mempunyai pendapatan sebelum faedah dan cukai yang cekap untuk membayar faedah. Inari Amatron Berhad mempunyai margin operasi yang lebih tinggi iaitu 24.71% daripada pesaingnya KIC Berhad sebanyak negatif 56.97%. Ini telah membuktikan bahawa amal pendapatan operasi yang diperoleh daripada setiap ringgit jualan adalah lebih tinggi bagi Inari Amatron Berhad berbanding KIC Berhad. Inari Amatron Berhad dapat menjana pendapatan sebelum cukai sebanyak RM24.71 bagi setiap RM100 jualan, manakala pesaingnya mendapat kerugian sebanyak RM56.97. Inari Amatron Berhad mempunyai margin keuntungan yang lebih tinggi iaitu 23.15% dapat menjana keuntungan, manakala KIC Berhad mendapat kerugian yang besar iaitu negatif 57.31%. Hal ini telah menunjukkan ketidakcekapan KIC Berhad dalam menguruskan kewangan untuk mencapai sasaran pengeluaran, jualan dan keuntungan.
Inari Emerald Berhad memperoleh dasar kuasa untung yang lebih baik daripada Key Aegis Berhad. Didapati bagi setiap RM100 aset, Inari Emerald Berhad dapat menghasilkan keuntungan sebelum cukai sebanyak RM19.39, manakala Key Aegis Berhad menghadapi kerugian sebanyak RM16.66. Kadar pulangan atas jumlah aset bagi Inari Emerald Berhad adalah lebih tinggi kerana mempunyai pulangan sebanyak RM18.17, manakala Key Aegis Berhad menghadapi kerugian sebanyak RM18.77 bagi setiap RM100 aset. Kadar pulangan atas ekuiti bagi Inari Emerald Berhad adalah lebih tinggi, iaitu 24.01% daripada pesaingnya. Didapati bagi setiap RM100 ekuiti biasa, Inari Emerald Berhad dapat menjana pendapatan bersih sebanyak RM24, manakala Key Aegis Berhad menghadapi kerugian sebanyak RM21.77. Ini menunjukkan bahawa Inari Emerald Berhad menggunakan lebih banyak ekuiti daripada hutang untuk membiayai asetnya dan menjana untung. Seterusnya, bila nisbah nilai pasaran, Inari Emerald Berhad mempunyai nisbah harga kepada perolehan yang lebih tinggi berbanding dengan Key Aegis Berhad. Pelabur dari syarikat Inari Emerald Berhad sanggup membagi RM8.48 bagi RM1 untung sesaham, manakala pelabur Key Aegis Berhad telah mengalami kerugian sebanyak 73 sen bagi RM1 sesaham. Nisbah nilai pasaran kepada nilai buku bagi Inari Emerald Berhad adalah lebih tinggi daripada pesaingnya. Didapati bagi setiap RM1 nilai buku sesaham, pelabur dari syarikat Inari Emerald Berhad sanggup membayar RM2.04 untuk mendapat sesaham, manakala pelabur dari Key Aegis Berhad hanya sanggup membayar 16 sen untuk mendapat sesaham. Analisa carta Dupont. Analisa Dupont mendapati bahawa kadar pulangan atas ekuiti untuk Inari Emerald Berhad adalah sebanyak 24.01%, manakala Key Aegis Berhad sebanyak negatif 21.77%. Ini menggambarkan bahawa Inari Emerald Berhad mempunyai keupayaan dan kecekapan dalam menjana keuntungan yang lebih tinggi kepada pemegang saham syarikatnya. Seterusnya, saya Kelly Kamrisu akan membentangkan kesimpulan kumpulan kami. Menurut analisis data yang ditunjukkan tadi, kita boleh mendapati bahawa Inari Emerald Berhad mempunyai pengurusan yang sistematik dan teratur dalam aspek aset yang berkaitan dengan dasar kuasa untung, iaitu PEP, kadar pulangan atas jumlah aset, iaitu ROA, dan kadar pulangan atas jumlah ekuiti, iaitu ROE. Bukan itu sahaja, Inari Emerald Berhad juga memperoleh operating margin dan profit margin yang paling tinggi pada tahun 2021. Kebanyakan nisbah Inari Emerald Berhad adalah lebih tinggi berbanding dengan Key Aegis Berhad, kecuali nisbah semasa, nisbah cepat dan kadar pulangan atas jumlah aset, iaitu ROA. Hal ini berlaku kerana Inari Emerald Berhad kurang cekap dalam pengurusan inventory dan ia mengakibatkan kekurangan aset untuk membayar liability semasa. Kekurangan kadar pulangan atas jumlah aset ROA pula disebabkan oleh menggunakan aset secara kurang cekap dalam menjanakan keuntungan. Namun begitu, Inari Emerald Berhad masih telah menjana syarikat dengan baik dan seterusnya mewujudkan nilai pasaran yang lebih tinggi daripada Key Aegis Berhad. Perkara ini berjaya membuktikan pelabur sanggup membayar harga yang lebih tinggi untuk pelabur Inari Emerald Berhad. Inilah beberapa cadangan untuk menambahbaikkan nisbah kewangan syarikat. Yang pertama, mengurangkan tempoh putusan purata. Inari Emerald Berhad boleh mengubah polisi kredit dengan membuka bil tempat pada masa, melalui invoice pantas dan mementingkan terma bersih untuk pembayaran. Langkah ini bukan sahaja dapat mengurangkan isu peningkatan jumlah hutang daripada pihak lain dalam syarikat, tetapi juga boleh membantu untuk mengutip hutang daripada penghutang dengan lebih berkesan dan cekap dalam jangka masa yang pendek. Menambahbaikkan nisbah keceriaan Inari Emerald Berhad merupakan cadangan yang kedua. Cara ini dapat meningkatkan jualan tahunan dan pendapatan syarikat. Tambahan pula, nisbah pusing ganti inventory syarikat juga dapat ditingkatkan. Sebagaimana yang kita sedia maklum, lebihan inventory adalah tidak produktif kerana ia bermakna pelaburan syarikat dengan kadar pulangan yang agak rendah atau sifar. Dengan cara mengurangkan nisbah inventory, ia dapat membantu syarikat untuk mengurangkan stok dan mengawal kos. Perkara ini dapat meningkatkan dana untuk melabur aset produktif dan seterusnya membantu untuk perkembangan perniagaan syarikat. Akhir sekali, Inari Emerald Berhad haruslah mengurangkan nisbah hutang. Syarikat boleh melakukan penstrukturan semula hutang. Langkah ini dapat mengurangkan perbelanjaan faedah dan bayaran bulanan syarikat. Dengan ini, keuntungan syarikat serta aliran tunainya dapat ditingkatkan dan seterusnya meningkatkan simpanan modalnya. Setakat ini sahaja adalah pembentangan kumpulan kami. Sekian, terima kasih.